Bukan, kita nak tanya jawapannya sama ada boleh bahas ataupun tidak. Kalau boleh bahas, kita nak bahas. Speaker belum buat keputusan. Tunggu dulu, tunggu lepas tu. Just be patient with me. Betul. Just be patient. Lepas ini saya akan We are going to be very patient kalau speaker jawab boleh dibahas selepas ini. Yang itu yang kita nak. Kalau speaker tak bagi jawapan bahawa usul itu tidak boleh dibahas, maka kita lain. Usul saya ditolak. Usul telah ditolak. Ya, jadi bahas Macam mana nak bahas kalau dah ditolak? Ya, sampai itu saya kata. Sebab saya akan beri, malah kalau saya tak bagi ruang pun tak apa, cuma saya nak bagi ruang sebab saya tolak dan saya bagi ruang. Apa dia nak cakap sekali lagi, cuma be patient. Saya yang berhormat tak tahu apa dalam kepala saya sekarang ni, so be patient. Jangan tanya sekarang, saya kata tanya Tuan selepas. Ketua, sebab kita tak tahulah, kita tanya. Takkan kalau kita tahu, kita tak tanya. Saya ingat Ketua Pembangkang telah banyak kali jadi menteri. Selalunya urusan-urusan yang berkaitan selepas urusan kerjaan. So, Yang dipetua berapa kali banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi tadi kita buat PC kerana kita gagal untuk membawa usul 18.1. 18.1 ini dibawa kerana soalan lisan tidak ada. Bila soalan lisan, selalunya selepas soalan lisan kita akan bawa usul 18.1. Tapi hari ini tidak ada ulasan soalan lisan, maka kita bawa usul 18.1 lebih awal. Tapi setelah melalui perbahasan yang agak panjang tadi, speaker telah membuat keputusan bahawa 18.1 ini boleh dibawa selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyampaikan ucapan berhubung dengan RMK. Tapi nampaknya bila habis RMK, cepat-cepat speaker kata mesyuarat ditangguhkan. Jadi macam telah bangun, beberapa kawan kita telah bangun untuk minta janji speaker. Speaker berjanji bahawa selepas saja ucapan Perdana Menteri, kami boleh bawa usul 18.1. Tapi lepas saja ucapan Perdana Menteri, tiba-tiba mesyuarat ditangguhkan sampai besok. Kami tak tahu apa status 18.1 yang kami telah bawa. Jadi kita akan bawa lagi satu 18.1 ini kepada speaker kerana telah berjanji, mungkin janji. Walaupun kita tahu bahawa Madani ini banyak berbohong, perkara-perkara yang telah diucapkan selama ini, tetapi kami tak sangka di Dewan Rakyat, di Dewan yang mulia ini, tiba-tiba lagi sekali dengan rakyat Malaysia menonton seluruh Malaysia bahawa kami akan diberi peluang untuk membentangkan usul 18.1 selepas pembentangan Perdana Menteri. Tiba-tiba kami tidak dibenarkan dan kami tidak diberitahu sama ada besok boleh bawa ataupun tidak. Tetapi yang paling penting, round pertama rakyat sendiri melihat bahawa selepas saja pembentangan ini, kerajaan lagi sekali berbohong secara terbuka pada rakyat, janji nak bagi bahas, tiba-tiba tak boleh bahas. Jadi rakyat Malaysia yang tertunggu-tunggu untuk kami bawa usul berhubung dengan kes 47 kes timbalan Perdana Menteri tak dapat dibuat apa-apa kerana kami tidak benarkan bahas. Jadi rakyat bagi perhatian sendiri. Inilah hadiah yang rakyat dapat kerana menyokong mereka dalam pilihan baru-baru ini. Wallahu alam. Tapi inilah yang akan terjadi di masa akan datang, bahawa janji dimungkiri nampak nak jadi budaya Madani. Silakan Yang Mak Macam. Ya, terima kasih Arau. Saya agak kecewa kerana janji dah diberikan kepada kami untuk membahaskan perkara ini selepas daripada pembentangan Yang Amat Berhormat Tambun tadi. Tapi nampaknya speaker seperti mendapat arahan baru yang kita pun tak tahu sehingga beliau terpaksa menangguhkan. Jadi ini perkara yang kami nak tanyalah. Apa yang nak takut? Apa yang nak disorokkan? Apa yang kebal sangat untuk kita bahas perkara ini? Melibatkan kepentingan ramai. Melibatkan keadilan, sistem keadilan kita. Jadi kita ingin tahu juga esok apakah ada ruang untuk kita bahas perkara ini. Kerana rakyat sendiri meminta jawapan. 11 alasan daripada AGC itu tidaklah meyakinkan kami dan rakyat jelata. Bagaimana kes yang sudah hampir tamat di penghujung yang ada prima facie digugurkan? Berapa banyak kami nak tanya?
kerajaan sudah menggugurkan kes yang sudah ada prima facie. Berapa kos guaman dan kos siasatan selama 4 tahun. Ini perkara-perkara yang kami nak tanya dalam Dewan. Sebab dalam Dewan, Menteri kena jawab. Dalam sini, Menteri tak payah jawab. Jadi inilah perkara-perkara yang sebab kenapa kami nak tanya untuk rakyat. Jadi ini satu yang mengecewakan kerana Speaker dah berjanji kepada kami. Kita ikut peraturan tadi. Tapi malangnya, Speaker mungkir janji. Ya, kita lihat kepada peguam-peguam kanan di negara ini, termasuk Bar Council, termasuk rakyat Malaysia, minta penjelasan kenapa kes ini ditarik balik. Semua rakyat minta. Jadi rakyat tidak ada ruang untuk bertanya kepada pihak yang berwajib. Kamilah mewakili rakyat. Tapi malangnya kami dijanjikan untuk membenarkan kami bahas selepas ucapan PM. Nampaknya ditutup begitu saja. Dan saya tengok riak muka Speaker nampak macam tidak gembira sebab dia dah berjanji. Dan saya dah jumpa Speaker yang macam dah jumpa Speaker pagi tadi pukul 9. Speaker panggil kami dan Speaker beritahu lepas habis ucapan PM kita akan benarkan untuk membentangkan usul ini. Usul ini tak boleh dibahas. Cuma nak bentang supaya rakyat tahu bahawa kita telah bawa usul ini bagi pihak rakyat dan terpulang kepada kerajaan untuk menjawab. Yang saya punya cukup prihatin ni bila hakim keluarkan komen bahawa sia-sia saja bawa perbicaraan selama 4 tahun dengan kos yang cukup tinggi. Jadi kos ni siapa nak bayar? Apakah kerajaan seseorang kena bayar kos? Sebab apa kalau tidak tak payah bawa kes ni, tak payah bicara dengan begitu panjang. Ini telah menghabiskan masa pegawai kerajaan, SPRM dan juga peguam negara sekali. Dan juga kita juga nak penjelasan kenapa ketua pendakwa telah berhenti dan dengan cerita dia mungkin akan bersara awal kerana mungkin tidak puas hati tentang apa yang berlaku. Kami nak bagi tahu, kami semua kawan-kawan di sini protes dan menyatakan rasa tak puas hati kami kepada kerajaan Madani yang sering melakukan pembohongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo siapa? Ya, silakan Pak. Okay, finish. End up our speech. Ya, silakan Pak. He was inside just now. Yeah, he was. I think this has been argued, right, many times. It's two different things. Tan Sri's case was dropped by the court. He was acquitted. Whereas Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi's case was released by the AGC. The court has to compare because the AG used the special provision in the Constitution, 145 and under bracket 3, to drop the charges. Although there has been prima facie. So you cannot compare the two cases same. They are totally different animal altogether. Awan, silakan. Yeah, I saw him. So, did you say anything? No, we didn't get the chance to meet him. But we want the Minister of Law to explain. Because it is under her purview. And also, most of the executives like Talok Intan, Nga Koming, he publicly in his campaign in Pulai, crucifying Tan Sri Idrus Harun, blaming him for dropping the charges. DAP is irresponsible for bad-mouthing public servants like him. So we demand answers in Parliament. What's wrong with that? Apa ni dia baki terus? Yeah. Masa dia maki Idrus tu, Idrus masih AG ke? Tak bercuti dah. Ha? Baru dia lah, baru. Selepas AG Ponti lah. Dia bercuti. Ya, kita akan teruskan seperti diumumkan semalam, Perhimpunan Aman di ibu kota menghimpunkan rakyat Malaysia. Saya dapat banyak ada panggilan daripada malah NGO yang begitu marah dengan keadaan sekarang ini kerana seperti mana inilah nak bincang benda yang betul dihalang, dimungkir janji. Macam mana kita nak pertahankan keadilan kita? Jadi kita tak akan teruskan dalam bulan ini. Lawan tetap lawan dan menang. Okey. Terima kasih. Tadi yang tanya tadi AB. Ha?